Baik. Syai'ul Alam Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perbahasan kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai pada perbahasan Al-Birru wal Ithmu pada muka surat 31. Ha? 37. 37. Betul? Ha? 32. 7. Ha? 37. 30 kan? Ha, muka surat 30. Saya nak tanya. Muka surat kita masih lagi pada cerita Ithmu tadi tu, Al-Ithmu dan juga Al-Birru lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabih wa nafa'ani fid darainil amin. Pada muka surat 30 perenggan yang di bawah sekali. Daripada huraian di atas ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Antaranya sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa al-birru adalah segala sesuatu yang jiwa dan hati berasa tenang apabila melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naluri yang suka kepada kebenaran dan tenang apabila melakukan kebajikan. Inilah yang dinamakan dengan fitrah, sifat asal manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yuladdu ala fitrah, iaitu setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hal ini yang diperhatikan berkenaan perbincangan ini adalah hati manusia yang akan berasa tenang dan tenteram apabila mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ketika mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati manusia dipenuhi dengan pancaran cahaya keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Jadi ini matlamat yang Nabi SAW ajarkan, iaitu berkaitan al-birru. Al-birru ini termasuk dalam fitrah, kejadian manusia yang menghendaki kepada ketenteraman, menghendaki dalam hatinya rasa senang. Bagaimana nak dapat rasa senang, bagaimana nak dapat hati yang tenteram, iaitu dengan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja dengan tafakkurun, bukan hanya dengan berfikir. Bukan kita tafakkur, kita duduk berfikir sejenak, tak, tetapi banyak juga dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dalam firman tadi, ala bizikrillah, dengan kamu berzikir mengingati Allah. Zikir ini ingat daripada segi pemikiran, dan zikirnya juga daripada segi sebutan. Disebabkan sebutan menyebut nama Allah Ta'ala ini tadi, dia mempunyai suatu aura dan gelombang yang sangat besar. Bukan kata hanya sebut saja. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan kebesaran pada namanya, hingga Nabi SAW mengatakan, la takunu sa'ah, tidak akan jadi hari kiamat jika ada orang yang menyebut nama Allah, walaupun sebutan itu keluarnya daripada lisanus subyan, iaitu bahasa ataupun ucapannya seorang budak-budak.
daripada aura ataupun daripada kelebihan fadail ayat tadi, ia bukan sekadar memberi ketenangan kepada jiwa kita, bahkan kepada orang yang mendengarnya. Orang dengar pun dapat sedapnya zikirullah, Allah, subhanallah, tenang rasanya. Kenapa? Dengan menyebut nama Allah Ta'ala, bizikrillah tatma'innul qulub. At-tatma'innul inilah perkara yang dikehendaki oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia mencapai kepada saat yang dinamakan sakaratul maut. Mesti dia mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat capai makam apa dia? Tatma'in. Itu Allah kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernafas itu pasti akan merasakan mati. Dan saat orang nak mati, dipanggil mereka ke hadrat Tuhannya dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ala bizikrillahi tatmainnah. At-tatmainnu, ketenangan yang diharapkan dapat ketika balik temu dengan Tuhan. Itu dia. Al-birru ni kebajikan, segala barang yang boleh membawa dia dekat dengan Tuhannya, segala barang yang membawa ia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan apa? Radiyatan mardiyah. Allah reda pada dia dengan kelakuan dia tadi, dan dia juga reda dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ini dikatakan al-birru, kebajikan yang membuatkan seorang tu senang. Oleh itu, jika manusia berada dalam kebimbangan, maka hendaklah dia memilih al-birru, iaitu pilihan yang dapat menimbulkan ketenangan hati. Janganlah sampai ia memilih al-itsmu, atau pilihan yang menyebabkan hati bertambah bimbang, gundah, gelana dan gelisah. Kadang-kadang perasaan ini ditipu, perasaan ini dimomokkan ataupun diberikan suatu tipu helah. Ketika tak tenang, kepala kita serabut, maka ketika hati kita dalam gundah gulana, kita ada dua pilihan, al-birru wal ismu. Kalau kita pilih al-birru, makna dia kita mengharapkan, kita menghantarkan, kita menghamparkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa? Jalan kembali raja' ilallah, dengan ingat pada Allah. Tenang tu lebih panjang. Ada orang dia tertekan, ada orang dia stres, ada orang dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kesempitan, dia pilih jalan ismu. Macam mana? Nak release tension ni, meh kita pergi dandut, meh kita pergi clubbing, kita tunggu arak dan sebagainya. Hak ni dia punya tenang tu sekejap je. Tenang pada dalam tu, balik dia sambung balik serabut. Insyaallah taala. Ni yang diceritakan, pilihan yang mana kata pengarang kitab. Oleh itu manusia berada dalam kebimbangan tadi, maka hendaklah dia memilih al-birru, iaitu hantar balik dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beli satu alatan, dia masih ada dalam waranti. Kalau barang tu tak elok, kita kena hantar balik pada kedainya. Kedai yang tahu kat mana nak bega-bega. Ini kereta kita rosak, kita pergi hantar bengkel motor, tak kena. Dia kata ini pelak masalah ni, kuih lapi masalah, padahal kereta. Allah Ta'ala anu, insya-Allah. Begitulah juga dengan diri kita. Kalau kita tahu kita ada masalah, kalau kita tahu kita dalam keadaan yang membimbangkan diri kita dengan penuh kesempitan, balik kepada Khaliq, iaitu Tuhan yang mencipta kita. Kerana dia tahu masalah ni yang mana puncanya. Bila kau balik pada aku boleh cabut balik masalah tu, aku boleh hilangkan balik kekusutan tadi. Tapi kalau kita waktu kebimbangan susah, kita pergi cari musuh, aduwwum mubin. Man huwa aduwwum mubin? Siapa dia musuh yang nyata tu? Asy-syaitan wasyayatin. Itulah syaitan dan kuncu-kuncunya. Masya-Allah. Maka kita pergi pula mengikut kata syaitan, maka kita telah tertipu. Apa yang lagi berlaku bukanlah ia menambahkan ketenangan, tetapi al-itsmu atau pilihan yang menyebabkan hati bertambah bimbang, gundah gulana dan gelisah. Al-itsmu itu adalah perbuatan dosa mempunyai impak negatif bagi jiwa manusia. Perasaan bersalah, bingung dan memberontak seringkali muncul dalam jiwa orang yang melakukan dosa. Hal ini kerana tabiat manusia memang tiada suka kepada dosa.
Sungguh tepat sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ismu adalah segala sesuatu yang bergelora pada nafsumu dan hatimu ragu untuk melakukannya. Ini kejahatan. Jadi hati manusia yang fitrah, dia akan teragak-agak untuk melakukan dosa. Hatta dosa itu dosa besar. Minta maaf lah, masa mula-mula bercinta dulu, nak pegang tangan tu takut-takut. Boleh ke kita takut dia pun takut, dia takut kita pun takut. Dia kenapa? Kerana dorongan hati yang sentiasa ada shield, ada apa nama perisainya, imannya ataupun fitrahnya bukan nak macam tu. Sehinggalah apabila dosa tadi telah dilakukan, kali pertama buat dia masih merasa takut. Minta maaf, zina kali pertama ni dia takut. Jangan sampai ada orang tahu dah lah, kata Allah Ta'ala. Jangan sampai ada orang tahu senyap-senyap kita. Tapi datang lagi nafsunya jadi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, akhirnya jadi biasa. Bila dia dah biasa, baru orang datang nak tegur berzina tak boleh. Alah, dulu elok je, sekarang baru nak tegur. Maka dia tidak berkesan kerana pilihan dia tadi telah menyebabkan dirinya dibaluti ataupun diselaputi dengan rasa keraguan dan juga rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesebersalahan yang semakin meningkat. Hingga akhirnya manusia tadi yang bergelumang dengan dosa tadi lupa dan tidak memedulikan hakikat diri dia. Waktu tu dah tak ingat dah diri dia, dah melambat tahu. Masa awal dulu diri dia dijaga oleh hatinya. Jangan buat, jangan. Nanti lain, rasa lain nanti ni nanti. Tapi bila dosa yang diulang-ulang yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala tadi, maka akhirnya si pemilik badan tadi ataupun tuan punya badan tadi, akhirnya beliau tu sendiri surrender dengan hati dia. Maka tak payahlah nak buat baik dah, buat jahat je lah. Orang nak kata aku orang jahat, aku buat baik. Kau orang cakap aku bukan, aku apa nama kata, munafik pula kata dia. Orang yang berpura-pura. Hakikatnya bukan begitu sebenarnya hakikat hati manusia. Manusia ni adalah makhluk yang paling sempurna kejadiannya. Allah Ta'ala sebut ahsan taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Inilah manusia ataupun satu kejadian yang ahsanu, terbaik kejadiannya. Ahsan taqwim, ketika jadi peringkat-peringkat dia paling baik. Tak ada makhluk yang lebih baik kejadian daripada manusia, bukan daripada segi zahir semata-mata, tapi batinnya. Manusia ni tadi dalam dirinya ada beberapa sifat perkongsian. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, kata dia sifat berkongsi manusia yang pertama apa dia? Yang pertama dia berkongsi sifat bahimiyah, al-bahimiyah, iaitu sifat binatang liar, ada juga dalam diri manusia. Yang kedua dia ada sifat apa dia? Syaitaniyah, dia ada sifat syaitan dalam diri dia. Yang ketiga dia ada sifat malaikah, iaitu sifat para malaikat ada pada diri dia. Dan yang keempat yang dikurniakan oleh Allah pada manusia pada Rabbaniyah. Sifat bahimiyah yang Allah Ta'ala bagi pada manusia itu sifat apa? Sifat yang serupa macam binatang. Makan, minum, tidur, buai kecil, buai besar, mengawan, beranak. Ni binatang pun boleh buat. Nak cerita katalah, kalau takat manusia jadi untuk makan aja, binatang pun boleh makan, insya-Allah. Itu sebab apa nama Allah salli ala sayyidina Muhammad, Buya Hamka juga pernah menyebut, kalau manusia itu dijadikan untuk makan saja, khinzir di hutan juga pemakan juga. Makan saja kerja dia, insya-Allah. Kalau kata untuk mengawan, hidup dia tu nak mengawan saja kerja dia. Serupa macam lembu dengan kambing. Selang 6 bulan ngawan, selang 6 bulan ngawan, beranak banyak-banyak. Ini sifat bahimiyah yang ada pada manusia. Makan, minum, tidur, mengawan, ini semua ada pada bahimiyah yang Allah bagi juga pada manusia. Sifat bahimiyah tak ada pada malaikat. Malaikat mana ada makan, malaikat mana ada minum, mana ada mengawan, mana ada tidur, mana ada mengantuk. Malaikat tak ada. Manusia ada, binatang ada. Yang kedua yang ada pada manusia sifat syaitaniyah. Apa tu sifat syaitaniyah? Syaitan punya perangai Allah bagi juga pada manusia. Apa dia? Hasad, dengki, takabur, ujub, riya, sum'ah. Ini perangai-perangai mazmumah yang ada pada syaitan.
Allah titipkan juga pada manusia. Malaikat ada, malaikat tak ada sifat ni. Allah Ta'ala. Syaitan ada. Tapi bahimiah tadi syaitan ada tak? Syaitan tak ada bahimiah. Dia tak ada makan, dia tak ada minum. Tapi dia boleh beranak pinak. Ini syaitan. Allah Ta'ala anhu. Kemudian Allah bagi pada kita sifat malaikah. Apa tu sifat malaikah? Ada rasa taat, ridha, bertawaduk. Kemudian ada rasa, ini kata taat. Malaikat ada sifat taat. Allah bagi tak pada manusia sifat taat? Bagi. Tawaduk, rendah diri ada tak pada malaikat? Ada. Ada tak pada manusia? Ada. Tapi tawaduk, rendah diri, ridha, ini tak ada pada syaitan. Tak ada pada syaitan, Allah Ta'ala. Tapi ada pada manusia? Ada. Allah bagi tu kata sempurna tadi tu. Dan yang keempat, Allah bagi juga pada manusia sifat apa? Iaitulah sifat Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Bukan kata ada sifat ketuhanan tu kita Tuhan. Tak. Apakah sifat Tuhan yang Allah bagi pinjam pada kita? Iaitu kasih, sayang, cinta, rindu. Ni Allah yang punya sifat tu. Allah rindu pada hambanya. Diberi pada manusia rasa rindu, insya-Allah. Ada ke Allah bagi pada lembu? Lembu duduk menong tepi jalan, bok. Kata kawan, "Kenapa kau lembu tu?" "Aku rindu saudara aku kena sembelih raya korban tahun lepas." Tak ada. Lembu tak ada rindu-rindu. Allah Ta'ala. Tapi Allah bagi pada manusia. Itu sifat apa? Sifat ketuhanan. Allah rindu pada hamba-hambanya. Allah kasih pada hambanya. Bagi rasa pemurah pada hamba-hambanya. Dermawan. Ini semua sifat Tuhan. Tuhan bagi. Package. Akhirnya ada satu sifat insaniyah. Apa sifat insaniyah? Sifat kelima yang kita ada. Sifat insaniyah. Apa tu insaniyah? Iaitu dari kata asal nasyun. Pelupa. Pelupa. Ini manusia tu punya sifat. Hak manusia yang betul-betulnya ialah pelupa. Tadi dah ada sifat binatang, kongsi dengan binatang. Kita ada sifat syaitaniyah, kongsi dengan syaitan. Kita ada sifat malaikah, kongsi dengan malaikat. Kita ada sifat rabbaniyah, pinjaman daripada Tuhan kepada kita. Dan satu sifat yang kekal memang ada pada kita, itu insaniyah. Al-insanul makan khata' wan nasyan. Manusia tu tempat letak kesilapan dan kelupaan. Malaikat lupa, malaikat tak lupa. Iblis lupa, syaitan lupa, dia tak lupa. Tuhan lagi tak lupa. Yang lupa apa? Manusia aja. Itu sebab bila Allah Ta'ala sebut, Allah akan cerita tentang manusia yang pelupa. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya al-insan itu berada dalam keadaan rugi. Allah sebut kepada kalimat insan. Allah tak sebut kata wal 'asr innan nasi lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam rugi. Allah tak kata manusia, al-insan. Kerana al-insan kata dasarnya nasyun. Nasyun tu kalimat tu nasitu, iaitu pelupa. Allah Ta'ala. Hal ada 'ala al-insani inun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini Allah kata manusia pelupa. Manusia diberikan masa mereka atas dunia ni, tapi mereka lupa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak kala itulah al-ithmu ni adalah sifat berlawanan yang tak sepatut ada pada manusia. Itu sifat apa? Kecenderungan dalam melakukan maksiat. Kerana itu sifat pinjam. Kita pinjam daripada syaitan. Jangan dituruti. Adapun walaupun Allah bagi sifat syaitaniah tadi, memang Allah bagi dalam diri manusia, dia mampu menanggung perasaan dengki, dia mampu menanggung perasaan dendam, al-has wal hik, dia mampu. Kemudian takabur, dia mampu. Ujub, dia mampu. Dia riak, mampu. Dia sum'ah, mampu. Tapi Allah larang sikap tu. Walaupun dia bagi, nak bagi ni kenapa? Nak bagi tahu manusia ni ialah ciptaan yang paling baik. Kalau kereta paling baik, katalah dia satu model, enjin apa pun boleh masuk. Keluar enjin Proton, masuk enjin Honda. Keluar Honda, masuk Toyota. Keluar Toyota, masuk Hyundai. Keluar Hyundai, masuk apa nak masuk lah. Maknanya body dia, potongan body tu memang ngam, sempurna, kata orang tengok. Subhanallah Ta'ala. Apa saja boleh masuk. Jadi manusia antara ciptaan ahsanu takwim, yang paling baik ciptaan dia, segala sifat tadi boleh masuk dalam manusia. Cuma yang Allah Ta'ala ajarkan pada manusia panduan, jangan kamu buat ini, banyak buat ini. Dekat malaikat Allah Ta'ala tak ada pun kata, "Hei malaikatku, janganlah engkau." Kerana malaikat dia ada sifat khas dia je. Dia tak melawan Allah, dia taat pada Allah Ta'ala, dia ridha, dia tak makan, dia tak minum, dia tak melawan.
Jadi dia ada kerja khas dia dengan sifat dia sahaja. Kalau lembu tu biasa mengembok, mustahil kita akan dengar lembu tu mengaum. Allah Ta'ala, insyaAllah. Ayo, lembu mengaum. Bunyi dah. Kita dah ingat rimau. Tengok-tengok lembu. Mustahil. Kerana memang sifat binatang itu je sifat dia. Mana kita nampak binatang tarik gajah, tarik lembu duduk dalam masjid, duduk lembu dalam masjid. Masya-Allah. Memang ada kes babi masuk masjid, tapi babi itu tak duduk dalam kuliah. Dia pun dalam takut-takut, lari sana, lari sini, lari sana, lari. Tak pasal-pasal yang takut siapa? AJK masjid nak tukar kapet baru. Allah Ta'ala. Jadi macam tu. Kenapa? Kerana binatang-binatang makhluk lain tu dia sikap dia dengan satu sifat dia tu je. Tapi yang sempurna jadi ni siapa? Manusia. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi janganlah kita ambil sikap negatif yang dinamakan al-ithmu. Al-ithmu tadi tu tidaklah dibolehkan. Laisa birran tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabi. Dan apa disebutkan lagi di sini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud berkata, al-ithmu adalah segala hal yang menyebabkan hati menjadi kotor dan sakit. Masya-Allah. Di samping kesan negatif pada jiwa, ia juga mempunyai kesan negatif yang bersifat luaran, iaitu perasaan malu apabila diketahui oleh orang lain. Ini dia al-ithmu. Manusia yang masih ada cerminan diri, bila dia buat satu kelakuan maksiat, bila dia buat satu kelakuan ithmu, dia masih mengharapkan supaya Allah Ta'ala tutup daripada pandangan orang lain. Tapi ada manusia yang kata Nabi SAW, ni maksud hadis, bukan bahasa saya, maksud hadis. Nabi SAW mengatakan, maka celakalah bagi seorang hamba Allah yang mana dia melakukan maksiat pada malam hari. Malam hari dia buat maksiat, dia buat satu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Manusia lain tak ada siapa pun tahu, dan pada waktu itu di siang hari Allah tutupkan aib dia. Tak ada siapa tahu aib dia. Malam tadi dia buat maksiat, tak ada siapa tahu. Tapi kata Nabi, celakalah bagi hamba Allah itu yang mana malam hari buat maksiat, kemudian Allah tutupkan aibnya, tetapi di siang hari dia yang membuka aib tadi. Kenapa? Dia pergi ke orang juga, malam tadi pergi clubbing, seronok ini. Malam tadi kita buat ini. Malam tak. Dia duk buka aib yang telah ditutup oleh Allah. Itu kita katakan Nabi SAW sabda, maka celakalah bagi orang yang demikian rupa. Walhal dalam doa kita minta, Allahumma la tada' lana maqaman hadza zamban illa ghafarta. Wahai Allah, kami ni orang yang berdosa dan kami ni malu dengan dosa kami, ampunkan kami. Ayat apa? Ghafarta. Maka tidak lain hanyalah dengan keampunanmu. Wala hamni apa? Allahumma la tada' lana maqaman hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta. Kalau kami berduka cita, ya Allah, gembirakanlah kami. Wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita. Wala kami ini ada hajat, berharap pada Engkau ya Allah, makbulkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta. Kalau kami ada aib, tutuplah daripada pandangan mata orang, hatta kami sendiri ya Allah. Jangan kami nampak aib kami itu. Wala hamman illa farajta. Kalau kami sedih, gembirakan kami. Wala aiban illa satarta. Kalau kami ini ada aib, ada kecelaan, keburukan, maka tutupkan daripada pandangan mata kami dan mata pencela kami. Wala jahilna illa a'lamta. Kalau kami ni jahil, kami tak tahu apa, bagilah ilmu pada kami. A'lamta, beri kami ilmu. Wala maridan illa syafaita. Kalau kami ni sakit, sembuhkanlah kami. Wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kalau kami ni banyak hajat pada Engkau ya Allah, pada Engkau lah kami minta diperkenankan. Oh dia, kita dah minta tiap-tiap malam tu Pak Imam, Allahumma la tada' lana maqaman hadza dhanban illa ghafarta wala amman illa farajta wala dainan illa qadaita wala. Kita amin, amin, amin. Tapi siang hari ini kita buka aib kita tadi, sedangkan kita minta wala aiban illa satarta. Allah, kalau kami ada aib, tutupkan aib kami pada pandangan manusia ya Allah. Ini sampai terkata aiban illa satarta. Dan apa kata lagi, kalaulah orang yang dah dalam diri dia penuh dengan al-ithmu tadi, apa yang jadi pada mereka? Perasaan ini muncul apabila di benak orang yang melakukan dosa itu ada pertimbang-timbangan keagamaan. Inilah namanya insaf. Insafnya apa dia? Insaf bukan untuk orang jahat.
Insaf ni untuk orang yang beriman. Kita saling berpesan, insaf menginsafi. Insaflah dengan nasihat yang diberikan tadi. Insaf ni apa? Buat timbang tara, kata orang. Fikir, renung-renung balik tu. Nasabah, timbang tara. Insaf dipanggil, insya-Allah. Maka tu katakan guru kita pesan, berkata dia, insaf ni bukan milik mutlak untuk orang berdosa, tapi untuk orang yang datang kepada Allah Ta'ala itu digalakkan dan dikehendaki bagi mereka insaf. Duduk dia muhasabah diri seketika, bertafakur, duduk merenung bagaimana hal keadaan dia, kelakuan dia terhadap Tuhannya. Sedangkan segala pakej yang dikehendaki oleh makhluk tadi Allah dah bagi dah. Apa perasaan yang tak ada pada manusia? Semua ada. Jadi luahkanlah perasaanmu kepada Tuhanmu. Itu sebab Umar Al-Khattab radhiyallahu an disebut dalam manaqib Umar Al-Khattab, disebut oleh orang-orang yang ada di bawah pemerintahannya, Umar itu siang harinya umpama singa di belantara, malamnya umpama rahib di dalam mihrabnya. Siang punya garang orang dia Umar lalu ni punya takut, jangan kata takut dia orang, syaitan pun takut. Sampai Nabi kata Umar Al-Faruq dipanggil. Nabi gelar dia Al-Faruq, insya-Allah. Al-Faruq ni apa? Boleh membezakan yang hak dan yang batil. Hingga para ulama bahas kalau jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, jalan tu tidak akan dilalui oleh syaitan sepanjang hari. Kalau Sayyidina Umar lalu jalan tu, syaitan tak lalu jalan tu. Sampai ini kata diperbahaskan. Tapi Umar Al-Khattab yang begitu bengis, ditakuti oleh orang, maka pada saat ketika itu malam harinya tanpa segan, silu tanpa malu, yarfa'ul yad, menangis sehingga basah seluruh janggutnya. Umar Al-Khattab tidur tak senang, mimpi. Dia mimpi bila dia tidur tadi, dalam pemerintahan dia tadi, jalan yang dalam kawasan takbir dia berlubang. Waktu tu lalu seekor ghazal. Al-ghazal ni rusa. Seekor rusa atau seekor kijang pun jalan pada waktu malam gelap, tak nampak lubang tadi, terpelecot kaki rusa masuk lubang. Dalam sirah ni pelecot. Maka ketika itu didapati terseliuh kaki rusa tadi. Terjaga Sayyidina Umar Al-Khattab, langsung dia pergi. Padahal dia mimpi je ni. Ini mimpi. Allah Tabarakallah. Dia pergi tengok kawasan jalan tu. Memang betul rupanya ada seekor rusa terpelecok kaki, seliuh kaki rusa tadi. Menangis dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku tak tahu jalan ni berlubang. Dirawatnya rusa tu sampai elok. Macam mana kita hari ni jalan kita berlubang, sport rim ganti setahun sekali. Siapa nak tanggungjawab ni? Allah Ta'ala. Ini nak cerita Sayyidina Umar rusa tak ada kena mengena pun. Kalau kita tengok rusa tu patah kaki, parang lah jawabnya, zap sekali dapat makan. Ini lagi hubungan dengan manusia, itu al-ismu dan biru, kebajikan tu bagaimana, insya-Allah. Hatta kata Nabi SAW, seorang yang mengalihkan batu dan duri daripada jalanan itu termasuk kebajikan. Masuk kebajikan. Ini kalau kita mengaji syariah Islamiah, dia masuk dalam bab saddun zara'id. Dalam bab saddun zara'id, bab lubang-lubang di jalan ni, ada bahas tu. Jangan sampai kita agama lah Ustaz, lubang-lubang jalan apa nak kira dengan agama. Jangan takut perkataan itu menyebabkan kita terjerumus kepada sekularisme. Orang sekular ni macam mana? Kalau nak agama cerita masjid, ini cerita luar ni kita kerja-kerja nak cerita agama apa? Ni orang yang membezakan urusan kerja dan urusan agama. Khawatir, kata-kata khawatir menjadi sekularisme punya pahaman. Masya-Allah. Dan apa lagi disebutkan, perasaan ini tidak akan muncul dengan kuat apabila yang dipertimbangkan hanyalah adat istiadat atau kebiasaan sosial semata-mata. Kalaulah perbuatan tu hanya perbuatan adat, dia tak ada kena mengena pun dengan agama, perasaan kita tak adalah seteruk macam orang buat dosa. Kita hanya datang tanda tanya aja. InsyaAllah, mak, ngapa buat lancang ni mak? Allah Ta'ala, orang dulu buat lancang. Itu sebab di bagian Datuk ada nama sungai Lancang. Apa tu lancang? Lancang ni dia macam perahu panjang. Itu yang kita kata lancang kuning, lancang kuning, nenek. Itu mana lancang kuning tu satu perahu besar. Dia tak besar mana, dia kecil tapi dia panjang. Ini biasa kebiasaan orang nak ke laut, dia hantar lancang ke laut dulu. Tapi disalah ertikan oleh orang-orang dalam kalangan masyarakat
yang mereka ini masih taksub dengan budaya agama pagan. Apa mereka buat? Atas lancang disusun balai. Apa tu susun balai? Iaitu satu kotak-kotak diisikan pulut, mula letak ayam. Kemudian kotak kedua pulut diisikan burung puyuh ke, burung wak-wak ke, burung ayam-ayam. Kemudian atas tu dibubuh telur ayam, dan atas sekali bubuh telur puyuh. Kemudian dia buat apa? Dia buat jamu kepada jin-jin yang berjalan. Hatta telur intan ni pun dulu ada satu amalan. Telur intan ni punya amalan dulu, tapi ulah difatwa, digazetkan majlis agama sebagai bertentangan dengan ajaran Islam. Apa amalan orang telur intan ni dulu? Namanya mandi safar. Mandi safar. Kat mana dia mandi safar ni dulu? Itu Sungai Manik punya sungai tu. Ala yang hari ni kita panggil sungai jembatan McDonald. Jembatan huruf M ke tak? Dulu kan ada budaya mandi safar situ. Setiap bulan safar orang ramai akan mandi kat situ. Nun daripada Sabak berenam datang, mandi ramai-ramai di situ. Kalau senang kata nak bagi faham, dia seumpama macam pesta Songkran. Sallallahu ta'ala. Di Thailand, tu main tembak-tembak air tu. Sallallahu ta'ala. Ini berlaku. Insyaallah ta'ala. Nanti dia panggil Pak Ustaz. Pak Ustaz datang kat sungai tu, baca jampis khafah, baca doa selamat, dilayarkan ayat-ayat Quran dalam air tadi, mandi ramai-ramai dalam apa nama sungai tadi. Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana buang bala. Bulan Safar ialah bulan Allah Ta'ala menurunkan bala, kata Tok Guru tu. Akhirnya keluar daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak Adat Istiadat Melayu menggazetkan bahawa amalan itu menyimpang daripada ajaran Islam. InsyaAllah. Jadi maknanya mandi itu betul lah, Islam anjurkan mandi. Tapi dia telah berubah daripada kebiasaan adat mandi kepada budaya yang merosakkan akidah. Mekah pun ada, jangan cerita telur intan je. Mekah pun ada. Zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bina Kaabah, tawaf dengan Ismail. Hari ke hari sampai Arab jahiliah mereka tawaf di sisi Kaabah dalam keadaan bugil. Bugil mereka tawaf apa, dia angkat kat melambai-lambai Allata al-Uzza, mereka melambai-lambai Kaabah dalam keadaan bugil. Ada 10 orang anak lelaki, maka dihimpunkan 10 je bugil. Ini hilang rasa malu. Kerana al-ismun tadi telah menebal dalam diri mereka hingga perasaan negatif itu tadi tidak dipedulikan lagi. Bahkan akhir zaman kata Nabi SAW, benda baik nampak buruk dan benda buruk nampak baik. Dan ketika itu dosa menjadi suatu kebanggaan. Kalau kita tak buat dosa, tak rare lagi lah kata orang. Maksudnya tabarakallah ta'ala. Saya ada anak perempuan, anak dara lagi ya? Iya, tak laku lah tu. Masyaallah tabarakallah ta'ala. Tak ada power ke dia? Bukan tak ada power, kita jaga. Awak ni jumut lah, zaman bila jaga anak? Biarlah mereka keluar bebas-bebas dengan orang lelaki, cari power ke apa ke. Ada juga menantu. Perkataan nampak macam biasa, tapi ini merupakan satu kebanggaan bila ada anak buat dosa. Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang muhasabah, ya Allah, apa zaman duduk ni? Itu sebab kesalahan dan keburukan yang diulang-ulang akan menjadi biasa, sedangkan kebaikan yang jarang diperkatakan dan dilakukan ia menjadi suatu perkara yang asing dalam diri kita. Itu saja. Insyaallah Ta'ala. Dan apa kata dia lagi? Peringkat tertinggi dalam penentuan perbuatan dosa ialah perbuatan dosa ialah apabila perbuatan itu tidak disukai oleh orang yang melakukannya dan orang lain juga tidak suka perbuatan itu dilakukan. Namun apabila muncul keraguan dalam menentukan apakah satu-satu perbuatan itu termasuk dosa ataupun tidak, hendaklah kita mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu meminta pertimbangan hati nurani. Pagi-pagi kita diminta pada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ini ala dinik, dalam agama kamu, wa ala ta'atik, dan taat pada Engkau ya Allah. Dalam taat kepada Engkau ya Allah, ni hati ini cerita dia. Kalau kita melakukan kesilapan, balik pada Allah. Itu dia.
Kalau tak silap, kalau tak buat dosa, kalau sempurna je, tu namanya malaikat. Yang namanya manusia tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu banu adam khati'ah. Tiap-tiap anak Adam itu pelaku dosa. Dan sebaik-baik pelaku dosa, ada pula orang buat dosa ini baik. Kata Allah, kata Nabi, sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka sedar kelakuan mereka dan mereka balik pada Tuhan dia. Itu saja. Bila dia buat salah, dia datang pada Tuhan dia, ya Allah, ampunkanlah aku. Ni hadis disebutkan, hadis kursi. Ada seorang laki-laki yang melakukan banyak dosa, banyak hingga datang terbit dalam hati dia taufik wal hidayah. Dalam hatinya datanglah pancaran sinar daripada Allah Ta'ala. Lalu dia balik, dia akan diharap, inni ma'asi, semuanya aku telah melakukan maksiat. Minta ampun pada Allah, meleleh air mata, basah janggut, minta ampun pada Allah. Kagum para malaikat tengok ahlul abid tadi, hebatnya dia ini minta ampun pada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Depan malaikat Allah Ta'ala cakap, wahai para malaikatku, bersaksilah, sesungguhnya kalaulah dia bawa dosa kepada aku sebesar bumi sekalipun, aku ampunkan dia. Aku ampunkan dia saat ini. Malaikat kagum, Masya Allah, hebatnya Allah. Hebatnya Allah kerana mengampunkan dia. Kalau kita belum tentu lagi, orang baru pancit tayar kereta, ya cup, datang mengaku, Ustaz, saya lah mancitkan kereta Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Yalah, rupanya kamu mancit kereta aku ya. Aku cari lama dah orang mancit ni, rupa kamu. Kecil besar aku tengok kamu, muju aku ni ustaz lah, kata Allah Ta'ala anu. Tapi kata tak apalah, aku maafkanlah, kata. Tapi lain kali aku nampak lagi kamu siap. Ini kita dah, insya-Allah. Nampak kamu siap. Kita pun kalau tak kali lalu tengok budak tu lalu belakang kereta, kita cek tayar tu. Nasib baik tak bocor dibuat dia budak ni, insya-Allah. Mana kita maaf belum tentu kita kasih. Allah kata, aku maafkan dia, aku ampunkan dia. Tu yang kagum malaikat. Hebatnya budak ni sampai Allah Ta'ala ampunkan dia. Selang beberapa waktu, orang yang minta ampun tadi pergi buat maksiat balik. Seronok dia dengan maksiat, seronok dia dengan kelakuan jahiliahnya. Malaikat heran, malam tadi rasanya punya syok minta ampun pada Tuhan, ini buat dosa balik. Sedar seminggu lepas tu datang, Allah minta maaf, Allah ampun ya Allah. Allah kata, aku ampunkan fulan. Malaikat terkejut, ya Allah, dia dah buat dosa, dia minta ampun, kau dah ampunkan. Dia buat dosa balik, lepas tu dia minta ampun, kau ampun lagi ya Allah. InsyaAllah, hebatnya Allah. Orang tu pergi buat dosa lagi, dah diampunkan ni, pergi buat dosa lagi. InsyaAllah, seronok buat dosa. Selang sepurnama minta balik ampun pada Allah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kata Allah Ta'ala, aku ampunkan dia, aku ampunkan dia. Waktu ketika itu kata dia malaikat, ya Allah. Ini soal malaikat kerana mereka ni tadi tak tahu. Ya Allah, mengapakah engkau mengampunkan dia, sedangkan dahulu engkau pernah ampunkan dia, dia buat dosa. Lepas tu dia minta ampun lagi, dia buat dosa. Hari ni dia minta ampun lagi, engkau ampunkan, boleh jadi besok dia buat dosa lagi. Kata malaikat. Kata Allah Ta'ala pada para malaikat, wahai malaikatku, aku ampunkan dia bukan kerana dosa dia. Dia buat dosa banyak mana pun, bukan sebab tu aku ampunkan dia. Tapi aku ampunkan dia hanya kerana satu sebab, iaitu kerana dia masih sedar yang dirinya memiliki Tuhan. Itu je. Dia tahu diri dia ada Tuhan. Dia buat salah, dia balik pada Tuhan, ya Allah, maaf ya Allah. Esok dia buat lagi kerana dia manusia. Insanul khata' wan nasyan, dia terlupa. Bukan kata serba musabaku durian tu tak buat dosa. Tabarakallah Ta'ala anhu. Ada juga, tapi bagaimana dia raja' ilallah, dia balik pada Allah. Tu sebab kita duk dengar wiridnya, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna, kami bertaubat, ilallah, pada engkau ya Allah, wa raja'na, kami balik ya Allah, ilallah, pada engkau ya Allah. Hak ni dia punya munajat tadi tu, dia duduk, tubna, aku minta taubat ya Allah, hanya kat engkau ya Allah, aku datang balik pada engkau ya Allah. Hak ni ciri orang takut dengan Allah Ta'ala. Ini panggil khaufun ilallah, ya insyaAllah. Ini orang takut pada Allah. Takut pada Allah Ta'ala tak serupa dengan takut makhluk.
Kita takut dikejar dia anjing, kita lari makin jauh. Takut hantu, kita tak masuk dalam kawasan tu. Ini dalam hutan, hantu tak mau awak masuk, kena rasuk lagi tu dia. Takut sesuatu kita lari, tapi takut pada Allah jauh mana kita boleh lari. Takut pada Allah kita kena dekat datang ke Allah Taala. Datang balik dekat pada Allah. Wa raja'na ila Allah. Kami datang balik ya Allah. Tu tanda kita takut. Tabarakallah Taala. Bukan kita mencabar Allah Subhanahu Wa Taala dengan tak payahlah aku lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada itu sifat apa? Sifat negatif yang diterbitkan oleh hati dalam melaksanakan ithmun. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbahasan berkaitan tentang pendapat orang lain berkenaan suara hati. Apa kata dia? Sekiranya pendapat orang lain bertentangan dengan suara hati, apa cerita dia? Itu akan kita sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah. Tabarakallahu taala anhu. Jadi sekadar itu saja pada malam mulia ni. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kira tak bertepatan dengan murad kitab dan lebihan masa yang saya ambil daripada ayahanda ibunda adinda rahmatullah taala sekalian. Saya mohon maaf, jangan dituntut di akhirat lah. Masya-Allah barakallah. Mudah-mudahan diberikan afiah dan kekuatan, keampunan selama mana kita berada dalam majlis ilmu dan dijauhkan kita daripada wabak dan bala, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لكدر أنثى وزكاة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallah.